Assalamualaikum dan selamat petang kepada saudara Hafiz. Okey, sebelum kita memulakan perbualan kita, ingin saya katakan saya memegang kepada prinsip kerahsiaan, iaitu tidak memberitahu kepada mana-mana pihak berkaitan dengan biodata ataupun sebagainya kepada pihak lain. Okey. Sebelum itu ingin saya jelaskan di sini bahawa kita mengadakan temu bual berkaitan dengan pembelajaran secara atas talian. Okey, memandangkan awak pelajar kan. Okey, boleh tak awak terangkan sedikit latar belakang awak? Okey, terima kasih kepada saudara Yazid. Okey, nama panggilan saya nama sebenar saya Muhammad Hafiz bin Azri. Saya berasal daripada Sungai Petani. Okey, saya study di Politeknik Tunku Sultanabaya, jurusan Kejuruteraan Elektronik Komunikasi. Saya pelajar Politeknik Tunku Sultanabaya dalam bidang Kejuruteraan Elektronik Komunikasi. Oh, satu bidang pengajian yang hebat juga tu. Apa tu? Boleh tak awak jelaskan apa yang awak faham mengenai pembelajaran secara atas talian? Okey, apa yang saya faham tentang kita belajar secara online ni. Okey, first pada tahun ni kira menjadi satu cabaran lah untuk setiap student, bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia. So, apa yang saya faham tentang study online ni, dia boleh melatih para pelajar untuk lebih fokus terhadap pembelajaran. Okey, contoh macam study online ni, kita lebih, kalau kita fokus, kita boleh dapat. Contoh macam kalau di dalam kelas adalah gangguan macam kita sembang-sembang dengan member. Okay, kalau macam kita dari segi online di rumah, kalau kita betul-betul fokus, memang kita akan dapat. Kalau kita tak fokus, kira-kiranya kita akan ketinggalan dalam pembelajaran tu. Okay, itu je. Okey, berdasarkan apa yang diberitahu Hafiz, maksudnya Hafiz faham ataupun jelas mengenai pembelajaran secara atas talian. Suatu norma baru tu kadang-kadang ianya agak susah untuk kita terima. So apa pendapat Hafiz sendiri dengan berdepan dengan isu tersebut? Okey, mula-mula saya sebagai student nak berdepan dengan isu ni agak kekok sebab sebelum ni kita tak pernah pun jadi macam ni, tak pernah study online macam ni kan. So, lama kelamaan dia menjadi sebagai satu habit sebagai seorang pelajar, bukan saya saja, malah pelajar yang lain. So, sebab apa? Bukan nak cakap kerana macam kita nak berdepan isu tersebut mengambil masa lah. Okay, sekarang ni saya ada semakin serasi, so so far tak ada masalah kot. Itu je. Okey, maksudnya Hafiz cakap yang pada awalnya Hafiz sukar untuk menerima keadaan yang macam ni, tetapi disebabkan norma tersebut dialami oleh semua pelajar, so Hafiz semakin hari semakin menerima dengan keadaan yang berlaku macam tu. Ya, betul. Okey. Kita teruskan ke soalan yang seterusnya, iaitu seperti yang kita tahu kan, pembelajaran secara atas talian ni sesuatu yang mencabar. Apakah cabaran yang diterima oleh Hafiz sendiri semasa sesi pembelajaran berlangsung? Okey, cabaran yang pertama yang saya boleh kongsi dengan saudara Yazid. Okey, first sebelum ni kita duduk study dalam kelas, so kita boleh face to face dengan lecturer, betul tak? Kalau kita tak faham suatu masalah tu, kita boleh fokuskan kepada soalan tersebut dengan lecturer sendiri. So kalau macam
sekarang ni norma baru ni dengan study online, so agak susah lah sebab kita tak face to face dengan lecturer. Okey, itu yang cabaran yang pertama. Yang kedua, sukar untuk saya cari maklumat. Okey, macam sebelum ni apa-apa saya tak tahu tentang pembelajaran tersebut, saya pergi ke library untuk cari maklumat apa yang saya tak tahu. So macam sekarang ni hanya berdasarkan internet, Google, YouTube ke ataupun something, yang tu je yang boleh sebagai saya rujukan. So macam sebelum ni saya memang suka ke library, so menjadi satu cabaran lah untuk saya. Yang tu je. Okey, terima kasih saudara Hafiz. Maksudnya cabaran yang dihadapi oleh Hafiz ini ada dua, iaitu sebelum ni face to face dengan lecturer ataupun belajar secara bersemuka. Dan yang kedua iaitu sebelum ni Hafiz gemar ke library ataupun perpustakaan untuk mencari bahan bacaan tambahan. Selepas itu maksudnya bila di rumah ni terpaksa melihat kepada apa tu orang panggil media sosial ataupun menggunakan platform secara alam maya ni lah kan. Okey. Lepas tu boleh tak awak terangkan kepada saya apa yang menyebabkan awak rasa pembelajaran secara atas talian ni menyusahkan awak? Sebagai contoh untuk apa tu? Apa yang menyebabkan awak macam susahlah untuk apa tu face to face untuk dengan lecturer kan. Lepas tu sebagai rujukan di internet macam tu. Okey, terima kasih kepada saudara Yazid. Okey, apa soalan saudara Yazid adalah mengenai menyusahkan. Okey. First, saya nak cakap memang menyusahkan sebab okey, data coverage di kawasan saya hanya berdasarkan line Digi. So, saya susah nak akses kepada internet untuk belajar sebab memerlukan internet yang kuat. Okey. Sebelum ni saya pakai Celcom. So, apabila dalam hal ni saya kena tukar kepada Digi. So, dengan penukaran daripada Celcom ke Digi tu dia mesti mempunyai kos, betul tak? Memerlukan kos yang tinggi. Okey, apa contoh kalau macam saya sekarang ni saya pakai sebulan RM50. So nak dapat sebulan RM50 pun daripada family pun takkan tiap-tiap bulan kita nak harapkan family kan. So saya mengambil langkah untuk bekerja sebagai part time di kedai makan untuk menampung untuk saya belajar sebab nak beli data berbagai. Okey, itu je. Okey, so maksudnya awak tak sukalah dengan kaedah pembelajaran secara atas talian ni kan? Tak sukalah. Okey, apa tu? Berapa bilangan adik-beradik awak? 6 adik-beradik. Okey, kalau apa tu? Kalau kita tengok awak mempunyai ramai adik-beradik. So adakah apa tu? Pembelajaran secara atas talian ni memberi kesan kepada awak sebab disebabkan oleh faktor keluarga ataupun apa-apa lagi lah. Okey. Soalan saudara tu lebih kurang macam gangguan atas talian. Macam tu. Okey. Okey. Ya, First betul. saya nak firstly saya nak huraikan ada sikit gangguan lah atas talian. Okay, yang pertama, apa yang saya cakap tadi saya mempunyai 6 adik-beradik. So saya nak kena jaga depa, lepas tu nak kena kawal depa. Lepas tu time saya duduk study, depa duduk bising apa bagai, ada adik sebab adik saya masih kecil-kecil lagi. So agak ganggu lah time saya study. Ada yang bising, ada yang berlari sana sini. So saya tak boleh nak fokus terhadap pembelajaran saya. Itu yang pertama gangguan pertama. Okey, gangguan yang kedua pula, saya anak kedua kepada adik-beradik. So adik-adik kecil, saya ada adik-adik kecil di bawah.
So susah, contoh macam saya nak beli apa, mak saya suruh beli barang-barang keperluan harian, so agak susah sebab harap saya saja. Sebab saya je yang ada apa, lesen mandu. So sebab jarak antara rumah saya dengan kedai agak jauh. Yang tu je. Okey, terima kasih. Maksudnya terdapat 2 lah gangguan kan. Yang pertama, apa tu, adik-beradik banyak ni kita banyak komitmen. Okey, termasuklah apa, kena jaga adik apa semua tu. Yang kedua macam kurang fokus sebab apa tu, Hafiz kena kadang-kadang tu pergi ke kedai sebab untuk membeli barang untuk keluarga apa semua kan. So, bagaimana dengan bila terpaksa Hafiz pergi kedai, lepas tu di samping tu Hafiz ada kelas juga, macam mana tu? Saya terpaksa korban lah. Bukan saya berkorban, bukan saya tak masuk kelas, tapi saya masuk, tapi saya tak boleh fokus terhadap pembelajaran. Apa yang lecturer sampaikan saya tak boleh fokus sebab nak kena bawa motor kan. So saya just dengar, masuk kelas seperti biasa, tapi tak boleh betul-betul nak fokus. Okey, terima kasih. Selepas itu saya nak tanya apa yang Hafiz buat untuk mengatasi masalah yang berlaku? Contoh macam kan Hafiz cakap apa, capaian internet lemah, lepas tu ACOS apa semua tu, macam mana? Okey, macam saya cakap tadi, saya nak kan saya cakap data lemah, so saya kena tukar kepada line DG sebab coverage lagi tinggi. So saya terpaksa bekerja sebagai part time di kedai makan, apa sebagai pelayan, ambil order apa semua. Okey, dari segi tu dari macam saya dapat kerja tu dapat part time, saya boleh beli data tu sebab RM50 daripada saya bukan datang daripada family yang senang. So daripada RM50 itu pun nilai yang agak besar bagi saya. So saya terpaksa bekerja. Okay, Oh, okey, terima kasih. Apa tu? Maksudnya cara yang Encik apa, yang saudara Hafiz lakukan ialah dengan bekerja sambilan di kedai makan sebagai pelayan. Okey, itu adalah satu usaha yang sangat bagus. Sebab kadang-kadang semua orang tak apa berfikir yang macam tu kan. Okey. Lepas tu ada tak apa-apa harapan ataupun orang panggil apa yang Hafiz idamkan dalam keadaan yang macam ni? Contoh kebajikan okay. yang apa Hafiz perlukan ke macam mana? Harapan saya satu je, apa supaya COVID-19 ni, sebab COVID-19 di negara kita semakin pulih untuk apa? Untuk kesenangan orang lain, bukan untuk saya sebagai student agak terkesan. So saya mengharapkan agar kita dapat balik ke kampus untuk study balik sebab senang, memang senang untuk kita berkomunikasi dengan pensyarah ataupun sebagainya. Yang tu je harapan saya. Okey, terima kasih. Kita dah apa tu? Ke minit-minit yang terakhir. Oleh itu saya ingin tamatkan temu bual kita di sini sahaja. Sekian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Hafiz kerana sudi meluangkan masa untuk membantu saya dalam temu bual pembelajaran secara atas talian. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih juga kepada saudara Yazid sebab sudi join meeting ni. Sudi menjemput saya dalam meeting ni. Okey, yang tu saja. Terima kasih banyak-banyak.